surah yang dinamakan surah Al-Ikhlas. So, boleh tak abang nak minta seorang untuk bacakan surah Al-Ikhlas sedikit boleh? Siapa wakil nak baca? So, abang ambil nama seorang Jaafar lah, Jaafar sebab baru berkenalan tadi. Jaafar boleh ke bacakan surah? Oh, Musa angkat tangan. Okey, silakan Musa. Ya, apa Musa boleh baca ke? Silakan boleh baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu. Allah, terbaiknya bacaan daripada Musa. Okey, alright. So abang nak minta seorang lagi lah daripada kawan kita tadi. Abang dah sebut nama Jaafar tadi. Jaafar boleh ke bacakan? Okey, boleh. Okey, silakan Jaafar. Surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, terbaik. Okey, abang nak share screen. Kalau boleh nampak share screen abang bagi tahu. Kalau tak nampak pun bagi tahu juga. Okey, nampak tak share screen? Nampak. Okey, nampak. Okey. So kita nak pergi satu topik yang menarik hari ni sebelum Ustaz Syahari mulakan. So abang nak masuk topik ini dia. Sekejap ya. Boleh jadi kecil pula. Okey, nampak tak share screen ni? Okey. So tadi seorang dah bacakan surah Al-Ikhlas. Jadi abang nak minta daripada Al-Fatih. Boleh tak bacakan ayat yang pertama ni Al-Fatih? Daripada ayat dan juga maksud dia. Boleh. Okey, silakan Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, maksud dia? Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey, terima kasih Al-Fatih. Sudi bantu abang untuk bacakan ayat pertama ni. Okey, terima kasih Al-Fatih. Okey, Zawawi boleh bacakan ayat yang kedua dengan terjemahan dia? Allahus samad. Okey, maksud dia? Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey, terima kasih. Bacaan yang baik tu daripada Zawawi. Okey, seterusnya abang nak minta, siapa ni? Abang nak minta Hazim. Hazim daripada Kota Baru. Ada ke? Ada, Ustaz. Okey, alright. Hazim boleh bacakan ayat yang ketiga ni dan terjemahan? Boleh, Ustaz. Okey, silakan Hazim. Lam yalid wa lam yulad. Maksud dia? Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Okey, itu dia. Terima kasih Hazim. Bacaan yang baik tu. Okey, seterusnya abang nak minta Aisyah. Si Aisyah dah gugup ni. Aisyah ada? Yes. Okey, Aisyah boleh bacakan ayat yang keempat? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Okey, alright. Terima kasih adik-adik semua bagi kerjasama yang sangat baik untuk pada malam ni. Okey, insya-Allah. Seterusnya sebelum kita mulakan, abang ada satu tunjuk dekat adik-adik. Okey. Adik-adik pernah tengok cerita ni tak? Okey. Cerita Avengers. Okey. Pernah. Dekat sini ada tak watak favorite adik-adik? Ada. Okay, alright. Siapa tu? Apa watak favorite korang? Cuba letakkan dekat ruangan chat kita. Saya suka watak ni lah abang, Ustaz. Saya suka watak Captain Avenger sebab dia ada shield yang kuat. Saya suka, tu kat belakang ada Thanos. Saya suka Thanos lah sebab badan saya macam Thanos. Okay, alright.
So kita tengok dekat ruangan chat, dekat sini ada daripada banyak ni abang tengok. Okay, first Musa tak tengok. Allahu akbar, baiknya Musa. Okay, daripada Ain suka Iron Man. Wow. Daripada Zawawi suka Thor. Wah, ini orang-orang sadar ni. Aida pun tak tengok. Aina tak tengok, tak apa. Okay, Azra suka Black Widow. Okay. Azim cakap tak ada. Allah je yang hebat. Kan? Azim cakap. Okay, daripada Jaafar suka Captain America. Okay, right. So, ada yang pernah tengok. Nokman pun ada tau. Hawkeye. Hawkeye yang mana ya? Mana satu Hawkeye? Ni. Kan? Betul tak? Okay, this one Hawkeye. Okay, rata-rata ada yang tengok cerita ni. Ada juga yang ada yang tak tengok juga. Apa yang abang nak ceritakan adalah setiap daripada kita ada kegemaran ataupun ada watak-watak superpower yang menjadi kegemaran masing-masing. Dan abang nak relatekan dalam satu cerita. Okey. Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. Tak nampak pula tangan. Okey, sebelum kita mulakan dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, insya-Allah abang nak kongsikan cerita yang sangat pendek pada malam ni. Okey, nampak tak abang punya kapal ni dekat skrin? Nampak tak? Nampak. Okey. Alright, siapa nak dengar cerita ni? Cakap saya. Saya. Okay, alright. So, dalam cerita ni, ada dua orang kawan. Ada dua orang kawan ni, abang letak nama dia Aida dengan Ain lah. Okay, dekat sini Aida, dekat sini Ain. Okay, ada dua orang, tapi tak pakai tudung, tak apa ke? Okay, dia pakai tudung lah. Okay, dia pakai tudung. Okay, ada Aida dengan ada Ain dekat dalam cerita ni. Okay, so Aida dengan Ain ni dalam satu masa dia nak pergi dekat satu tempat yang sangat cantik, satu pulau yang sangat cantik dekat sini. Dia nak pergi satu pulau ni. And then dekat dalam pulau ni ada satu pokok yang tinggi, ada pokok kelapa yang tinggi. And then dekat sini ada restoran-restoran, kan? Ada restoran dekat sini yang duduk. And then tiba-tiba dalam mereka nak pergi ke pulau yang mereka suka ni, diorang cakap apa tau? Diorang ni bergaduh antara satu sama lain. Aida cakap, tak, aku suka Iron Man. Iron Man ni power, kan? Yang ni pula Ain cakap, taklah, aku suka Captain America ataupun Black Widow lah. Black Widow. Aku suka Black Widow. Jadi diorang ni bergaduh. Diorang cakap, untuk apa pergi dekat pulau ni? Sebabnya dua-dua dekat pulau ni tak ada tempat favorite. Diorang punya Marvel ke apa ke tak ada dekat sini. So, apa yang diorang buat adalah diorang dua ni bergaduh. So, dia jadi epic. Bergaduh antara satu sama lain. Aida dengan Ain bergaduh. Tapi ini bukan Aida yang peserta tau. Ni yang lain. Ni kelas lain. Aida dengan Ain ni bergaduh. Sebab bergaduh tu tak baik tau. Lepas diorang bergaduh. Jadi, kapal ni semakin menjauh daripada pulau diorang. Sebabnya apa yang diorang nak tidak kesampaian disebabkan oleh bergaduh antara satu sama lain. Jadi adik-adik, dalam cerita ini, apa yang abang ingin terangkan kepada adik-adik ialah yang pertama sekali, memungkinkan tak untuk satu kapal tu ada dua orang ketua? Okey, ini soalan kepada adik-adik. Dalam satu kapal tu ada dua orang ketua. Okey ke tak okey? Cuba tengok dekat ruangan chat. Abang nak tengok jawapan adik-adik. Okey ke tak okey kalau dekat dalam kapal tu ada dua orang ketua? Daripada Ain cakap tak okey. Daripada Sofia pun cakap tak. Musa pun cakap tak. Boleh kata ni semua adik-adik. Faik pun cakap tak. Aida pun cakap tak. Sebab apa tu adik-adik? Boleh tak abang nak tengok jawapan daripada siapa tadi abang nampak? Okey, daripada Faik Muhizat. Faik Muhizat. Kenapa Faik cakap tak? Kalau tak okey kalau dalam satu kapal tu ada dua orang ketua. Okey, silakan Ustaz. Silakan, insya-Allah sama-sama kita.
Okey, Faik ada ke? Okey, nampak ada unmute tu Faik. Okey, daripada Ustaz Syari, anak saya Fatihah Wajah 10 tahun. Okey, insya-Allah, Allahu Akbar. Insya-Allah Ustaz boleh Ustaz. Okey, ataupun kita dengar daripada Sofia. Sofia cakap tak tadi tu. Tak okey lah Ustaz kalau dalam satu kapal ni ada 2 orang ketua. Boleh tak daripada Sofia cakap kenapa Sofia rasa tak okey untuk ada 2 orang ketua dekat dalam satu kapal? Sebab kalau ketua dia boleh buat keputusan dan Okey. anak kapal ikut. Tapi kalau ada 2 ketua, 2 keputusan tak tahu nak pilih yang mana. Kan betul. Dia jadi bergaduh kan Sofia kan. Dia tak tahu kita apa keputusan yang sepatutnya kita buat. Betul tak? Ini jawapan daripada Sofia. Okay, terima kasih Sofia atas jawapan yang sangat-sangat baik. Okay, abang tengok tadi dekat dalam chat pun ada seorang jawapan tadi. Ada jawapan yang baru daripada Hazim. Jawapan dia, sebab nanti ketua A nak ke tempat lain, yang ketua B nak ke tempat lain. Jadi macam beza pendapat. Jadi jawapan kat sini daripada Hazim. Hazim cakap berbeza pendapat. Okay, alright, terima kasih Hazim. Abang kalau Hazim ada dekat depan ni, boleh dah abang belanja McD ni. Okay, alright, daripada Zawawi pun Zawawi cakap sebab kapten kapal hanya seorang. Tak boleh 2 orang, kena ada seorang je, tak boleh ada 2 orang. Okay, terima kasih Zawawi, terima kasih Hazim dan juga Sofia yang bantu abang pada malam ni. Okay, insyaAllah. Alright, jadi apa yang abang ingin terangkan daripada cerita yang ringkas ni sebelum kita masuk bersama dengan Ustaz Syahari adalah yang pertama sekali adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasan tak? Kadang-kadang antara kita ni dengan adik-beradik yang lain selalu sangat bergaduh, betul tak? Aku cakap dengan Umi, kita nak makanan ni lah, kenapa ikut cakap adik, kan? Tak best. So, dalam kehidupan kita sentiasa kita bergaduh antara satu sama lain. Jadi, sebab itu, dalam satu kapal ni dia kena ada seorang sahaja ketua. Macam tadi kan, jawapan daripada Zawawi, jawapan daripada Sofia, jawapan daripada Hazim, bahawa dalam satu kapal tu kena ada satu sahaja ketua. And then tugas yang lain adalah dia sebagai seorang ada yang handle makanan, kan, ada yang bawa makanan, ada yang juga jadi pendayung, pendayung kapal. Okey, jadi ini adalah tugas yang sepatutnya anak-anak kapal ini dengar cakap seorang ketua. So, boleh dalam kehidupan kita ada juga seorang ketua. Cuba teka. Boleh tak abang nak tahu siapakah ketua dalam keluarga adik-adik? Ayah. Ayah. Okey, siapa yang jawab tu? Mus rasa ketua tu siapa yang masuk rumah lah pada masa tu. Okey, alright, terbaik Musa. Okey, terima kasih juga adik. Tadi abang perasan ada selain Musa tadi ada seorang lagi yang jawab. Siapa tu yang unmute tadi? Tak perasan? Aida. Okey. Aida cakap ayah. Okey, alright. So, terima kasih Aida. Okey, terima kasih Aida atas jawapan. And then abang tengok dekat ruangan chat ni pun ada ramai lagi yang jawab ni. Al-Fatih cakap ayah. Zawi cakap, ya? Kenapa ya? Okay. Alright. And then daripada Musa cakap sesiapa yang mas'ul. Mas'ul ni perkataan bahasa Arab tau adik-adik. Maksudnya yang menjadi ketua. Okay, kadang-kadang betul. Ada daripada kalangan kita yang sudah tidak ada ayah. Jadi siapa yang menjadi ketua dalam keluarga itu boleh jadi ibu, boleh jadi abang kita yang sulung, kan? Boleh jadi ayah, boleh jadi pakcik kita. Okay. Jadi ini antara intipati penting yang abang nak sampaikan daripada surah Al-Ikhlas. Bahawa adik-adik perasan tak tadi? Ayat yang pertama tadi. Okay, yang ni kita tutup dulu. Avengers dah habis. Okay. Cuba tengok ayat yang pertama dekat sini. Selepas sahaja Bismillahirrahmanirrahim. Sebab surah ni kita selalu baca kan? Abang yakinlah adik-adik mesti selalu baca surah ni sebelum tidur. So, bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi dalam satu kapal tadi, tak boleh ada dua orang Tuhan. Tak boleh ada dua orang ketua. Kena ada satu sahaja ketua dekat sini. Jadi adik-adik, kita baca je ayat yang pertama dekat sini. Qul huwallahu ahad. Kita terus ingat. Hari tu Abang Nufil ada cerita pasal kapal. And then dalam kapal tak boleh ada dua orang ketua. Tak boleh ada dua orang Tuhan. Jadi kena ada satu sahaja Tuhan, iaitu Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey, insya-Allah. Alright, jadi boleh tak abang sebelum kita berpindah kepada Ustaz Syahari Abdul Rahman, Ustaz kita, boleh tak abang nak tengok dekat ruangan komen siapakah Tuhan kita? Siapakah Tuhan kita? Kita nak abang nak tengok dekat ruangan chat tu. Okey, daripada abang tengok ada daripada Nurin. Salam Ustaz, maaf anak saya Nurin tak dapat bersama. Okey, tak apa. Ibu kepada Nurin. Okey. InsyaAllah boleh saja bersama. Okey, daripada Ain dan Azra, Allah. Al-Fatih pun cakap Allah. Azim pun cakap Allah. Musa pun cakap Allah lah kan. Takkanlah orang lain kan. Daripada Zawawi, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan yang abang nak dengar sekali. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dekat situ adanya satu pujian yang kita berikan kepada Allah, iaitu Allah ini Maha Esa. Allah ini yang subhani segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. And then Abu Qori pun cakap Allah, terima kasih. And then daripada Aida pun cakap Allah. Faik Mukhizat pun cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu SWT. Okay. Jadi insya-Allah nanti dalam hujung nanti kita akan berpindah dalam kuis ringkas, insya-Allah kuis ringkas yang abang akan berikan kepada adik-adik. Dan untuk awal ni abang ucapkan terima kasih atas kerjasama adik-adik kan, semua yang menjawab, semua yang memberikan jawapan. Okay, jadi insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman dalam perkongsian berkenaan dengan surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Okey, semua dah sedia ke? Dah Ustaz. Okey, dah sedia. Okey, abang tak tahu lah Ustaz Syahari dah sedia ke belum. Boleh kot. Maaf lah, takut bising. Okey, tak apa. So far okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, adik-adik. Ustaz Lutfi, terima kasih. Banyak bantu. Okey, adik-adik. Korang tahu tak kenapa surah ni nama Al-Ikhlas? Adik-adik tahu tak apa maksud ikhlas? Pernah nampak tak susu yang diperah daripada lembu? Mungkin adik-adik pernah balik kampung, tengok orang-orang tua perah susu daripada lembu. Kan? Selalu minum susu tak? Korang mungkin pernah minum susu Dutch Lady ke apa kan? Susu Dutch Lady tu dia dah bercampur dengan macam-macam. Betul tak? Adik-adik tahu tak ingredient air kotak susu, air yang adik-adik beli, walaupun nama air susu, dia dah bercampur dah sebenarnya. Jadi susu yang betul-betul original, masa bila adik-adik boleh dapat? Cuba teka. Fatihah Wajihah, cuba teka. Adik-adik, masa bila kita boleh dapat susu paling original? Masa bila adik-adik boleh dapat susu? Masuk orang tengah perah susu, kena bagi susu tu keluar dululah. Kalau baru tengah nak perah, tak keluar susu lagi. Tak keluar susu, nak minum susu. Macam mana? Tapi betul jawapan tu. Susu yang betul-betul keluar daripada perut lembu, kambing yang kita perah tu, unta ke, bila kita perah bekas, itu dia panggil labanun khalis. Sebut ramai-ramai, labanun khalis. Maknanya susu yang benar-benar ikhlas. Maksudnya apa?
Ikhlas ni adalah sesuatu yang bersih, tidak bercampur aduk dengan apa-apa, tidak bercampur aduk dengan darah. Walaupun susu ni dia datang daripada perut lembu, tetapi dia tak bercampur aduk dengan isi perut, dia tak bercampur aduk dengan rumput, dia tak bercampur aduk dengan darah. Betul, dah celedi tu tak ikhlas. Jadi kenapa agak-agak adik-adik Allah namakan surah ni Al-Ikhlas? Ni memang mencabar soalan ni. Kalau korang boleh jawab, Ustaz belanja korang dah. Kalau korang bertemu dengan Ustaz lah. Kenapa surah ni dinamakan Al-Ikhlas? Beli je susu dah keledi tu, dia memang tak ikhlas, dia riak. Tapi boleh je nak minum. Tak ada masalah pun. Ya. Cuma sebaik-baik susu adalah adik-adik ambil yang betul-betul fresh, yang betul-betul segar. Okey, jadi kita faham tadi maksud ikhlas adalah tidak bercampur aduk dengan kotoran-kotoran. Jadi surah ini dinamakan Al-Ikhlas sebab apa? Cuba teka. Sebab ia melahirkan iman. Iman yang tidak bercampur aduk dengan kotoran. Apa benda kotoran yang boleh masuk dalam hati orang beriman? Cuba teka. Ya, kotoran yang boleh masuk dalam hati orang beriman. Betul, Hazib, bagus. Kotoran tu namanya maksiat, keraguan. Kita ragu, betul ke akhirat ni ada? Kan, kotoran lain macam penyakit hati, macam cemburu, macam was-was. Betul lah adik-adik, bagus korang semua ni. Jadi, bila surah ni nama Al-Ikhlas, ia menunjukkan kesan daripada penghayatan surah ni. Orang yang benar-benar baca surah ni, dia akan melahirkan orang yang ada iman tanpa sebarang kotoran ataupun tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang perkara yang boleh menyebabkan kita ni ditimpa keraguan. Sebab ragu ni adalah kotoran kepada iman. Sebab iman ni kan percaya. Iman ni kan percaya walaupun tak nampak. Tapi bila adik-adik tak percaya, itu namanya ragu. Jadi bila ragu ni, lawan dia iman. Iman ni lawan dia ragu. Kita tengok surah ni. Allah sebut, lam yalid wa lam yulad. Adik-adik tengok. Ya, kenapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai lam yalid wa lam yulad? Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sebab yang melahirkan mesti pernah rasa sakit. Betul tak? Allah tidak pernah melahirkan anak. Lam yalid. Sebab apa? Yang melahirkan adalah mak kita. Mak bila melahirkan korang, sebagaimana mak saya melahirkan saya, sakit tak Musa? Sakit. Sakit tak adik-adik Al-Fatih semua? Sakit. Bila Allah sebut lam yalid, maksudnya apa? Allah tidak pernah sakit. Adik-adik, korang minta tolong tak kepada orang sakit? Korang ada masalah kerja sekolah, ada ke minta tolong kawan-kawan yang sakit? Mana ada? Orang sakit yang minta tolong daripada korang. Jadi Allah tak pernah sakit. Lam yalid, Allah tak pernah sakit. Sebagaimana mak kita sakit masa yalid, masa melahirkan. Selain daripada itu adik-adik, lam yalid maksudnya Allah tidak perlukan anak. Sebab apa? Saya nak tanya adik-adik, kenapa Allah tak perlukan anak? Apa sebab apa seorang anak akan mewarisi kan? Betul.
Musa bagus. Musa, agak-agak kan mak ayah kita, dia ada harapan tak dekat kita? Mesti ada harapan. Apa harapan mak ayah kat kita? Kalau dia tak ada nanti, apa harapan dia? Kenapa dia lahirkan kita? Takkan tak ada harapan. Pergi sembang dengan mak ayah kita. Mak, ada harapan apa-apa tak kat saya? Oh, mak, saya nak cemerlang dalam akademik kan? Kenapa mak nak saya cemerlang dalam akademik? Mak nak saya kerja elok kan? Kenapa mak nak saya kerja elok? Sebab mak nak kau jaga mak bila mak tua nanti. Sebab kalau kau tak kerja elok-elok, jadi kau tak ada duit, anak bini kau pun kau tak boleh nak jaga. Apatah lagi kau nak jaga mak di hari tua nanti. Tengok. Mak ayah perlukan anak sebab mak ayah akan tua. Betul tak? Akan tua. Soalan, Allah tu, dia ada tua? Tak ada. Allah tidak akan sampai kepada dia usia tua. Allah tak pernah langsung akan didekati warga emas, usia warga emas. Sebab usia tua ni, adik-adik pernah nampak tak orang tua? Dia orang gagah ke dia orang lemah? Lemah, tak larat. Jadi, adakah Allah tu akan datang satu waktu Allah penat? Adik-adik, Allah pernah tak mengantuk? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tak pernah mengantuk. Adik-adik mengantuk tak sekarang? Mengantuk. Dah nak malam dah ni. Sebab kita ni penat. Sebab kita buat kerja pagi tadi. Dia mungkin adik-adik main futsal. Adik-adik main PS5. Adik-adik layan cerita dekat Netflix. Kan? Jadi penat mata ni menonton. Main game barangkali kan? Penat. Bagus Zawawi. Subhanallah. Tapi Zawawi ada orang, dia banyak main. Dia pun penat. Allah, dia mengurus macam-macam. Tapi Allah tak pernah penat. Allah tak pernah mengantuk walau sesaat. Allah tak pernah mengantuk walau sesaat. Allah tak pernah tidur walau sesaat. Dan Allah tidak pernah didatangi keletihan, ketuaan, kesakitan. Jadi Allah tidak perlukan anak. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Adik-adik dilahirkan, betul tak? Adik-adik dilahirkan. Jadi, bila adik-adik dilahirkan, sekarang ni usia adik-adik dah boleh buat tak kerja-kerja berat? Macam mengurus syarikat ayah adik-adik. Macam mengajar kat sekolah. Usia adik-adik sekarang ni boleh mengajar tak kat sekolah? Usia adik-adik ni dah boleh memandu kereta tak? Kalau dah boleh memandu, alhamdulillah. Jadi, usia macam kita ni, macam adik-adik ni, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kita terkadang kena bergantung lagi dengan mak ayah, betul tak? Kena bergantung lagi mak ayah. Kita tak berani lagi nak duduk sorang-sorang, kena duduk kat rumah, betul tak? Berani tak? Untuk jalan sorang-sorang dekat negeri lain, dekat tempat lain. Tak berani kan, kena ada mak ayah, betul kan? Duduk asrama penuh pun kena balik juga. Dengar ke? Dengar ke? Ya. Nah. Sorry bateri saya nak mati dah, elok dah tu. Jadi walam yulad, ini saya punya terakhir, Lutfi, minta maaf, saya terpaksa berhenti sebab bateri dah nak mati dah. Walam yulad maksudnya apa? Allah dia tak perlu kepada mak dan ayah. Yang perlukan mak dan ayah ni adalah anak-anak, kanak-kanak, sebab dia orang lemah. Dia orang tak pandai lagi nak memimpin. Dia orang perlu kepada bimbingan. Dia orang perlu kepada muallim, muallimah. Dia orang perlu kepada teacher. Allah perlu kepada teacher. Allah perlu kepada guru. Allah tak perlu bimbingan sesiapa. Allah sendiri adalah yang maha berilmu. Jadi hebat ayat ni, ia melahirkan ikhlas. Ia melahirkan apa dia? Iman yang tak bercampur aduk dengan keraguan. Jadi
surah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia merupakan sepertiga Al-Quran. Dengan elok-elok surah Al-Ikhlas kata Nabi 1/3 Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran 600 muka surat, 30 juzuk, 114 surah. Sebenarnya ada 3 benda Allah nak sampaikan. 3 benda je walaupun 6,000 ayat lebih. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Kalau pokok tu, akidah tu akar. Ya. Ibadah tu batang. Dan akhlak tu buah. Jadi, dalam Al-Quran ada banyak cerita pasal akidah. Pasal siapa Tuhan yang sebenar. Apa sifat-sifat Tuhan. Apa nama-nama Tuhan. Jadi mungkin adik-adik susah nak hafal, susah nak faham ayat-ayat Quran yang lain. Jadi cukup untuk adik-adik surah Al-Ikhlas. Sebab ia merumuskan conclusion. Ia merumuskan seluruh ayat-ayat pasal akidah dalam Quran. Dengan hanya Allah menggunakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak lemah. Ya, akhir sekali Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam solat fardu berjamaah. Dia jadi imam. Hadis ini sahih. Dia jadi imam, dia selalu baca surah Al-Ikhlas. Termasuk rakaat pertama, rakaat kedua. Para sahabat jadi marah, mengadu pada Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Dia terlalu kerap baca surah Al-Ikhlas. Kalau dia nak baca surah, bacalah surah lain. Kenapa surah yang sama rakaat kedua? Ataupun baca surah Al-Fatihah je lah. Al-Fatihah yang wajib, bukan Al-Ikhlas. Rasulullah kata, pergi tanya imam tu, Masjid Quba. Dia jadi imam di Masjid Quba. Dia orang Ansar. Jadi para sahabat pun pergi tanya, kenapa engkau ni asyik duk baca surah Al-Ikhlas? Lalu sahabat imam itu menjawab, aku dapat rasa cinta Ar-Rahman dalam surah ini. Aku dapat rasa cinta Ar-Rahman dalam surah ini. Lalu apabila jawapan imam itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata, dengan elok adik-adik, saya nak tutup dari inna hubbaha adkhalahul jannah. Inna hubbaha adkhalahul jannah. Kecintaan dia pada surah Al-Ikhlas akan membawanya ke syurga. Kecintaan dia sampai diulang-ulang surah Al-Ikhlas akan membawa dia ke syurga. Jadi adik-adik, jadilah orang yang hafal surah Al-Ikhlas, hayati surah Al-Ikhlas, baca dalam solat kamu dan cintai surah ini. Sebab bila kamu cinta, dia jalan ke syurga Allah. Allahu Akbar. Sebelum tidur jangan lupa baca surah Al-Ikhlas. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Ya? Dan ia adalah surah yang Nabi selalu baca untuk mengelakkan bahaya. Kata Nabi, ma ta'awwada bimithlihinna ahad. Tidak ada yang akan mendapat pertahanan yang lebih kuat melainkan orang yang membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Avengers tidak boleh menyelamatkan kita bila kita ada bahaya. Yang boleh menyelamatkan kita adalah 3 kul yang diketuai oleh surah Al-Ikhlas. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Ustaz Lutfi Hadi. Ustaz kembali handle. Minta maaf adik-adik, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebab bateri telefon Ustaz nak habis, jadi insya-Allah kita sambung sedikit saja lagi. Abang boleh buatkan kesimpulan lah. Kesimpulan untuk program Ustaz ataupun program kita pada hari ini insya-Allah. Iaitu yang pertama sekali, Abang minta izin untuk share screen. Okey, ini untuk kesimpulan kita hari ini insya-Allah. Okay, kesimpulan kita. Okey. Tadi Ustaz Syahri Abdul Rahman, Ustaz Syahri ada sebut benda yang sangat penting tadi. Dekat pohon kita ni, boleh nampak tak pohon abang ni? Nampak. Okey. Alright. Boleh. So dalam pokok ni
tadi Ustaz Syahri ada sebut 3 benda. Ada 3 benda yang Ustaz Syahri sebut, iaitu berkaitan dengan akar, berkaitan dengan batang dan juga berkaitan dengan buah. Okey, alright, berkaitan dengan buah. Okey, siapa volunteer nak jawab? Untuk akar ni, tadi akar ni bahagian apa? Ada. Siapa tu? Siapa yang? Akidah. Siapa jawab tu? Zawawi. Okey, alright. Zawawi cakap kat sini. Tahniah Zawawi, terima kasih. So dekat bawah ni adalah berkaitan dengan akidah. Okey, akidah. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih Zawawi. Okey, dekat bahagian batang. Okey, siapa? Apa yang batang itu ibadah. Ibadah. Okey, terima kasih. Musa, betul tak? Musa jawab ibadah. Okey, terima kasih. Betul. Dan seterusnya bahagian buah. Siapa nak jawab kat sini? Akhlak. Akhlak. Okey, ramainya cakap alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Siapa yang jawab tadi mula-mula tadi abang dengar suara dia? Azra. Okey. Alright, terima kasih Azra. Okey. So, dekat ini yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas kita pada hari ini. Surah Al-Ikhlas. Okey. InsyaAllah sekejap lagi adik-adik akan masuk tidur. Dan ingat pesan daripada Ustaz Syahri bahawa sebelum sahaja kita tidur, ini adalah surah yang mesti kita baca sebelum kita tidur. Dan ingat, ada 3 benda yang kita belajar hari ini, iaitu yang pertama adalah surah Al-Ikhlas ini merupakan surah berkaitan dengan ada 3 benda yang akan disebut, iaitu yang pertama berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Manakala surah Al-Ikhlas ini adalah merumuskan kepada 3 ini, insya-Allah. Okey. Alright, sebelum kita tamatkan, abang nak bagi satu kuis simple saja, kuis yang simple. Okey. Abang nak tengok rukun iman kita ada berapa? 6. Okey, 6. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang pertama, nak type kat komen pun boleh, nak jawab pun Percaya boleh. kepada Allah. Okey, percaya kepada Allah. Okey, siapa jawab tu? Hazim. Hazim. Okey, terima kasih Hazim. Okey, percaya kepada Allah. Okey, yang kedua. Percaya kepada malaikat. Malaikat. Okey, percaya kepada malaikat. Okey, ketiga. Itu percaya Kepada Al-Quran. Kepada kitab Al-Quran. Allah. Kitabul Quran. Okey, Al-Quran. Alright. Yang keempat. Percaya kepada Rasul. Okey, Allahu Akbar. Bagusnya adik ni. Semua hafal rukun iman. Okey, seterusnya yang kelima. Percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat. Okey, alright. Ini antara hari yang abang takut sangat. Kan? Takut sangat-sangat. Okey, dan yang terakhir. Qada wal qadar. Okey, percaya kepada qada dan juga qadar. Okey, Allahu Akbar. Seronok hari ni abang bersama dengan adik-adik. Sebabnya jawab pun okey, jawapan tepat. Kan? Alright, so ada yang nak screenshot ke? Kalau ada nak screenshot, silakan. Okey, abang bagi untuk screen capture ke, nak ambil nota ke, silakan. Okey, seterusnya kita beralih pada soalan kuis yang terakhir, iaitu rukun Islam. Okey, rukun Islam kita ada berapa? 5. Okey, ada 5. Okey, ni kita refresh balik Kita refresh balik ilmu kita. Okey, yang pertama sekali, apa rukun Islam yang pertama sekali? Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, abang tengok kat sini ada siapa lagi tengok dekat sini ada Nu'man. Nu'man, apakah 2 kalimah syahadah kita? Boleh tak bacakan dengan kawan-kawan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa tiada
dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey, terima kasih Nu'man. Nu'man umur berapa ni? Macam dah form je ni? 15 bang. Oh, 15. Okey. Patutlah nampak matangnya tu. Okey, terima kasih Nu'man. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, rukun Islam kedua apa? Mendirikan solat 5 waktu. Okey, solat 5 waktu. Okey, terima kasih. Okey, abang nak tengok. Abang tak dengar lagi ni. Ada suara yang abang tak dengar lagi ni. Humaira Aisyah. Humaira Aisyah ada ke? Ada. Okey, alright. Humaira, boleh sebutkan 5 waktu solat kita? Subuh. Nak start dari subuh ke maghrib? Mana-mana pun boleh. Asalkan cukup 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey, alright. Terima kasih Humaira. Okey, solat yang wajib kita ada berapa? Ada 5. Yang sunat-sunat tu pun ada juga. Abang tahu semua ni rajin ni solat-solat sunat ni kan. Qiyamul semua. Okey, alright. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Berpuasa. Zakat. Menunaikan zakat. Zakat dulu ke puasa dulu? Berpuasa. Zakat. Puasa Allah. Okey, alright. Yang ketiga adalah puasa. Okey, alright. Kita puasa bulan apa tu? Yang wajib untuk kita puasa? Bulan Ramadan. Okey, terima kasih. Bulan Ramadan. Okey. Seterusnya adik-adik, yang keempat apa? Tadi ada sebut tadi dah ada sebut jawapan tadi. Menunaikan haji. Zakah. Alright. Not haji, zakah. Zakat. Okey, zakat ni dia satu pembayaran yang kita buat supaya tak ada orang fakir dan juga miskin. Okey, dan terakhir yang kelima adalah Haji. okey, haji. Okey, bulan haji bulan apa? Macam ni bulan Ramadan. Apa Zulhijjah. Alright, Zulhijjah, betul. Okey, insya-Allah itu sahaja untuk hari ini, iaitu kita dah recap banyak benda. Okey, kalau tengok kat sini bahagian nota, apa beza wakaf dan juga zakat. Alright. Zakat tu berbentuk wajib, manakala untuk wakaf ni adalah satu pilihan. Lebih kurang yang kita boleh berikan kepada orang lain. Wakaf ni berbentuk Quran boleh, berbentuk duit pun boleh. And then ada istilah lain, ada istilah infak, ada istilah sedekah dan sebagainya. Okey, insya-Allah sebelum kita masuk ke ruang kesimpulan, abang tengok dekat situ ada yang nak bertanya. Okey, silakan. Okey. Musa ada 2 soalan sekarang ni, boleh tanya tak? Okey, silakan. Okey, soalan yang pertama. Kan apa seseorang yang mati mempertahankan keluarganya, ajak keluarga, nyawa, harta dan agama dipanggil syahid kan? Okey, betul. Apa dalam Islam pula syahid bermaksud saksi. Jadi untuk seseorang jadi seorang saksi, dia perlu menyaksikan sesuatu. Jadi apa yang telah disaksikan oleh itu orang, apa yang sampai dia dapat dia dapat panggilan seorang syahid. Maksudnya ciri-ciri orang yang mendapat syahid ke? Tak, maksud Musa apa yang telah disaksikan. Apa yang telah okey. Sebab abang tak berapa faham dengan soalan tu. Kira saksi tu macam mana? Boleh ulang balik soalan? Kan sebab syahid tu maksudnya saksi kan? Oh, okey, alright, faham, okey. Jadi kenapa dia dipanggil seorang syahid dan apa yang disaksikan? Oh, kenapa dipanggil syahid? Okey, faham. Okey. Syahid ini bermaksud syahadah ataupun saksilah, bersaksi. Okey, kenapa Nabi SAW memberikan gelaran syahid kepada sahabat-sahabat ini adalah disebabkan oleh mereka menyaksikan bahawa Rasul SAW ni adalah
orang yang menyampaikan ataupun Rasul yang menyampaikan agama kita, dan syahid ini menjadi saksi. Nanti kan bangun orang yang syahid ni kan kalau berperang, dia akan dikebumikan dengan baju perang, betul tak? Kan? Right. Jadi mereka ni tatkala mereka dibangkitkan di akhirat kelak, kenapa dipanggilkan syahid adalah disebabkan mereka menyaksikan bahawa Allah ini memang satu. Bahkan orang lain tidak menyaksikan perkara tersebut. Kadang-kadang ada daripada kalangan kita yang meragu-ragu lagi. Macam Ustaz Syah Ali Abdul Rahman sebutkan tadi, bahawa kotoran kepada iman ni adalah keraguan. Kita ragu-ragu, betul ke Allah tu Tuhan kita? Kan? Betul ke Allah tu satu? Jadi keraguan-keraguan inilah yang menyebabkan bahawa tak ada kesaksian kita kepada kebesaran ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Musa, okey ke? Okay, dan ada satu lagi. Okey, silakan. Okay. Tapi dia pasal surah lain. Okey. Okay. Musa tanya pasal surah surah Al-Ikhlas. Tak, surah lain. Apa maksud saya? Time baca surah Al-Fatih. Untuk ayat pertama kan cakap Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Apa jadi perkataan mubina bermaksud apa yang jelas. Mubina tu dari bayin kan. Apa jadi ayat tu maksud apa kemenangan yang jelas. Tapi kalau kita pandang sirah, tak ada benda yang jelas. Apa melangkan sahabat-sahabat tidak pandang itu sebagai kemenangan pun. Apa jadi apa yang dimaksudkan dengan kemenangan yang jelas, padahal tak ada benda yang jelas pada masa itu. Semua semua sahabat dah upset, dah sakit kepala. Okay, faham. Alright, so dalam surah Al-Fath ini Allah menggambarkan kemenangan-kemenangan yang di akhirat kelak. Tak kala umat Islam, siapa yang mengaku bahawa asyhadu an la ilaha, macam Nakib bacakan tadi kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itulah sebenarnya kemenangan kita. Kemenangan tak kala dibangkitkan dan kita nampak syurga depan mata. Na'udzubillah lah kan, siapa nak masuk dekat dalam neraka kan? Terbeliak mata, mana ada yang nak masuk kan? Sofia pun cakap, tak nak syurga kan? Mana ada orang nak neraka? Macam tu Sofia cakap. Jadi insyaAllah betul. Dalam inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang mubin, kemenangan yang sejati, kemenangan yang jelas, itu adalah tak kala nanti kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan juga beriman. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Musa atas soalan. Kalau apa limit soalan dia berapa? Limit soalan dia berapa? Okay, sekejap. Sebab kita tengok pada masa. Okay, boleh satu soalan lagi. Kan ada qiraat yang tidak menyebutkan hamzah tu qiraat apa? Sorry? Apa qiraat yang tidak menyebutkan hamzah tu qiraat apa? Qiraat yang tidak menyebutkan hamzah. Yes, no. Okey, yang tu untuk soalan qiraat abang kena tanya kawan-kawan abang yang lain dulu. Boleh soalan dia nanti abang simpan. Qiraat yang tak sebut hamzah. No. Okey. Hamzah maksud Musa ni hamzah wasal tu ke? Yang alif and then ada sad kecil tu? Tak maksud Musa macam apa kalau hamzah yang betul tu, hamzah yang kepala ain tu. Kalau dalam Hafs dan Asim kita cakap wal ard, apa kalau qiraat ni kita cakap wal ard. Kita tak sebut. Oh, wal ard. Okey. Alright. Yang tu Allahumma salli ala sekejap. Warsh. Warsh qiraat yang walal ard tu kan. Dia tak sebut wal ard, dia wal ard. Kan? Okey. Warsh. Okay. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Tengok dekat dalam bahagian chat tadi ada soalan tadi. Ustaz, betul ke kalau kita mati lemas dikira syahid? Maksudnya mangsa tsunami tu ahli syurga lah. Untuk title syahid ini, para ulama memberikan gambaran.
gambaran sahaja kepada ciri-ciri orang yang mati syahid kan. Bagaimana keadaan mereka, antaranya adalah dalam keadaan berperang dalam peperangan Islam, dan juga ibu kan, macam baru ni kan ada cerita Sarah kan yang melahirkan anak. So itu juga ibu yang meninggal disebabkan menyebabkan kematian, maka ibu juga termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Dan lemas, terbakar ataupun terkena bencana alam juga dikatakan masuk dalam kategori syahid, tetapi syahid yang kecil. Tidaklah syahid secara total, tapi syahid kecil saja. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Hazim atas soalan yang sangat baik. Okay, alright. InsyaAllah sebagai kesimpulan kita hari ini, kita nak habis dah, masuk kepada jam 10. Okay, seperti mana tadi kita nampak pokok tadi kan, pohon tadi tu, kita recap balik. One by one, apa yang kita belajar pada hari ini adalah yang pertama sekali, this one. Okay, abang kita masuk dekat dalam cerita tadi, betul tak? Ingat tak? Ni cerita kan? Cerita dengan Aida dengan Ain bergaduh. Tak boleh ada dua orang. And then ada juga dekat sini rukun Islam yang kita dah recap. Ada juga berkaitan dengan rukun iman. Dan juga ini yang paling penting sekali, iaitu pohon yang dikongsikan oleh Ustaz Syahadi Abdul Rahman. Bahawa surah Ikhlas kita perlu baca sebelum tidur. And then dia berkaitan dengan 1/3 Al-Quran, kan? 1/3 Al-Quran yang membincangkan tentang akidah di bahagian akar, batang iaitu bahagian ibadah, dan juga buah iaitu dianalogikan dengan akhlak. Jadi subhanallah. Okay, abang ucapkan terima kasih kepada adik-adik kerana memberikan satu partisipasi. Bahasa Indonesia short, kan? Memberikan satu kerjasama yang sangat baik pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan adik dapat something hari ini. Dapat tak something? Thumbs up sikit. Like, comment and share. Okay, alright. Okay, terima kasih insyaAllah. Musa nak tanya apa tu? Apa Musa nak tanya pasal pohon tadi tu yang apa yang akhlak pada apa dan akidah tu? Okay. Okay. Kan apa surah-surah yang cakap pasal akidah tu yang paling banyak pasal surah surah Makiyah kan. Kan apa yang surah Madaniyah apa lagi banyak pasal ibadah dan juga akhlak. Ibadah dan juga akhlak ke satu je? Dia merangkumi semua sebab Makiyah, Madaniyah ni, Makiyah dia banyak pasal tauhid. Sebab situasi ni Nabi SAW ada dekat Mekah, betul tak? Kena serang. And then dekat Madinah pula adalah Madinah ni lebih kepada ibadah, fiqh, syariah, and then berkaitan dengan akhlak. Akhlak ni secara total lah. Sebabnya Nabi SAW diutuskan kepada kita pun untuk menyempurnakan akhlak. Jadi baginda tu sendiri adalah akhlak. So Makiyah ni banyak kepada akidah, Madaniyah ni lebih kepada fiqh, ibadah, syariah, lebih tertumpu kepada bidang itu. Okey Musa? Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang sertai. Kita ada lebih kurang dalam 17 orang pada hari ini termasuk dengan abang. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Mudah-mudahan adik-adik berikan kerjasama yang terbaik hari ini. Abang syukur sangat. Terima kasih. Seronok bersama dengan adik-adik hari ini. InsyaAllah kita tangguh majlis kita, kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama semua. Terima kasih juga. Jazakallah khair.